Okay, kembali lagi kita ke episod seterusnya, podcast PPDJB #kongsi sedikit. Baiklah, Tuan tadi ada nyatakan tentang bimbingan, tentang knowledge. Okay, dan baru-baru ni dalam amanat tahun baru YB Menteri juga ada menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia akan melaksanakan penstrukturan semula pada SIP Plus dan SIC Plus. Malah beliau turut mengatakan bahawa SIP Plus dan SIC Plus ini merupakan golongan yang sangat mahir dalam melaksanakan intervensi. Maka mungkin Tuan boleh terangkan bagaimana knowledge untuk membimbing sekolah ini yang dijalankan oleh SIP Plus dan SIC Plus ini dapat membantu menyokong sekolah dalam melaksanakan intervensi yang betul. Baik. Semua orang percaya di sekolah mereka melaksanakan banyak program. Pertama, program pembangunan kualiti guru supaya untuk memastikan guru-guru ini berada pada tahap yang tinggi kualitinya. Kedua, sekolah juga melaksanakan banyak program untuk murid. Kita percaya perkara ini berlaku. Sebagai contoh ialah program-program peningkatan kecemerlangan murid. Yes, semua ini berlaku. Kita percaya dia berlaku dan kalau kita lihat dia berlaku. Ya. Tetapi persoalan yang kerap dibangkitkan di pelbagai media ialah tentang sejauh mana keberkesanan program. Sejauh mana keberkesanan CPD yang dilaksanakan oleh guru, PLC yang dilaksanakan oleh guru, sejauh mana keberkesanan program-program yang dilaksanakan pada murid, termasuk yang disebut sebagai intervensi-intervensi. Dia menjadi banyak tanda tanya. Dan bagi meredakan tekanan terhadap tanda tanya ini ialah tentang kita perlu memastikan program yang dilaksanakan adalah program yang betul. Program CPD, PLC yang dilaksanakan untuk guru, mesti CPD dan PLC yang betul. PLC dan CPD yang betul hanya jadi betul kalau dia menyelesaikan masalah guru dalam bilik darjah. Masalah guru dalam bilik darjah hanya dikenal pasti kalau kita dapat melakukan pencerapan yang betul. Sama ada pencerapan dilakukan oleh pengetuan guru besar, sama ada pencerapan dilakukan oleh guru-guru penolong kanan, sama ada pencerapan dilakukan oleh guru kanan mata pelajaran atau ketua panitia atau guru cemerlang. Banyak pihak boleh melakukan pencerapan. Ya, kita setuju pencerapan dilaksanakan. Mengukur sejauh mana keberkesanan guru melaksanakan proses PDPC. Berjaya tak berjaya itu kerja Allah. Tapi prosesnya kena betul. Tapi siapa yang boleh pastikan adakah mereka melaksanakan proses yang betul? Inilah peranan pegawai-pegawai kita di BPD, SIP dan SIC Plus. Memastikan proses-proses ini dibuat dengan betul. Bukan CPD yang laksanakan tak betul. Bukan intervensi yang laksanakan tak betul. Tapi kita perlu memastikan CPD dan program-program peningkatan kualiti murid tadi harus dilakukan dengan betul, berteraskan pada masalah yang dikesan dalam bilik darjah. Masalah yang dikesan dalam bilik darjah harus dikesan dengan betul. So, dia lalu proses apa? Tentulah lalu proses pencerapan, proses analisis item, proses dialog prestasi. So, proses-proses ini sangat banyak dan proses inilah yang harus dilakukan oleh rakan-rakan kita dekat PPD, engage dengan sekolah, kerana tanpa mereka berjaya engage dengan sekolah, mereka tak akan boleh menyelesaikan masalah sekolah dan meningkatkan kualiti sekolah. Reformasi sekolah menyentuh tentang bagaimana kita sewajarnya melonjakkan kualiti sekolah, martabat sekolah, supaya akhirnya akan ada sekolah-sekolah yang dikenal pasti sebagai sekolah inspirasi. Terbanyaknya ialah inspirasi, sebahagiannya mungkin aspirasi, atau tak ada langsung sekolah-sekolah fokus, atau sekolah yang memerlukan tindakan segera dan sebagainya. Tetapi untuk memastikan semua ini takkan boleh kita lakukan perkara yang sama. Perkara yang sama akhirnya akan menjadikan result yang sama, kehadiran yang sama, pencapaian yang sama, dan dia sama. Akhirnya kita tak akan capai apa yang sepadan yang kita capai demi martabat dan harga diri anak-anak kita. So inilah peranan kita yang harus ada dan menggunakan segala kepakarannya menyelesaikan masalah. Apatah lagi mereka ni antara golongan yang saya fikir menguasai alat-alat pengurusan. Contohnya SKAS, standard kualiti sekolah, standard kualiti
pendidikan Malaysia, ya, Quality at School, yang ringkasannya SCAS, yang terkandung di dalamnya standard 1, standard 2, standard 3, standard 4. Pencerapan berlaku menggunakan standard 4. Ya, betul. Tapi pencerapan berlaku dekat standard 4 datang daripada perkara-perkara yang betul dari standard 3. Tentang bagaimana kita menguruskan kurikulum 3.1. Tentang bagaimana kita menguruskan proses program-program pembangunan kualiti guru 3122. 3122 tentang program pembangunan kualiti guru hanya betul kalau guru kanan kita diberi bimbingan yang betul oleh pengeturan guru besar 122. Proses bimbingan yang betul dekat pengeturan guru besar hanya betul kalau pegawai kita bimbing pengeturan guru besar bimbing perkara yang betul. Dia jadi betul. Sebab pengeturan guru besar ni peranannya mengetuai pencerapan. Sebagai contoh 115. Mengetahui pencerapan dekat 115, maknanya dia antara orang yang paling kuasai instrumen pencerapan standard 4 daripada 411 sampai 461. 411 sampai 461 pula pecahannya banyak. 461 ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G. Sampai ada murid yang boleh berkomunikasi, murid yang boleh mengemukakan soalan dekat 461B. Murid yang boleh kemukakan soalan kepada guru dekat 461B datang daripada peranan guru dekat 441A, iaitu guru yang boleh mendorong murid, rangsang murid, galakkan murid kemukakan soalan. Guru ni pula yang boleh mendorong merangsang murid untuk kemukakan soalan, dia datang daripada bagaimana guru melaksanakan pentaksiran dekat 451A. Jadi dia ada kaitan dekat 451A pula ada kaitan dengan 431A. Bagaimana guru membimbing murid mengelolakan isi pelajaran dalam membimbing isi pelajaran supaya murid turut sama. Perkara-perkara ini kalau bukan tak laksanakan dengan betul, kita tak boleh kesan akhirnya kenapa murid kita senyap aja dalam kelas. Macam faham je, tak macam kuasai. Tapi bila biasa tak boleh nak tulis apa-apa. Endapnya kita dapati dalam sejarah tiba-tiba kita pun melaporkan murid-murid tak boleh menulis soalan kebat petikan. Memanglah dia tak boleh tulis soalan kebat petikan. Dia kasih petikan, suruh tulis soalan kebat, apakah perkara-perkara yang menghalang kemajuan negara daripada petikan. Mana nak boleh tulis? Sebab dia tak datang daripada aktiviti-aktiviti pembelajaran yang betul. Tentang rangsangan-rangsangan untuk memukakan soalan, rangsangan-rangsangan untuk bersuara dan berkongsi, yang sebenarnya ketidakstabilan dalam ekonomi, ketidakstabilan dalam politik ini akan menjejaskan kemajuan sebuah negara. Perpecahan kaum, tanpa perpaduan kaum, tanpa keharmonian kaum, dia juga akan menjejaskan perpaduan negara. Perkara-perkara ini harus terbeza daripada aktiviti dalam bilik darjah. Kelemahan ini harus dikesan. Siapa yang kesan? Orang yang melaksanakan pencerapan. Siapa yang melaksanakan pencerapan? Cip dia. Itulah pengetuan guru besar. Macam mana guru besar boleh kuasai pencerapan sampai boleh detek kelemahan sedalam ini? Sebab dia kuasai instrumen. Siapa nak bantu dia kuasai instrumen? SIP, SIC Plus. Kalau bukan dia, siapa lagi? Takkan PPD seorang-seorang nak cover. Memang betul PPD kuasai instrumen. Saya tak nak sebut lah, kalau saya sebutkan riak pula. Dia jadi macam riak pula kan. So siapa yang paling menguasai itu itulah SIP dan SIC Plus. Guide pengetua kita. Tu sebab tu peranan PPD ni memperkasakan peranan PPD ni sangat besar. Mana boleh pegawai SIP, SIC cuma datang sana, awak kuasai, kena kuasai, awak kuasai. Dia sendiri tanya 461A, bingung. Lepas 461A ada 461 apa? B, dia kata. Lepas B apa? C. Lepas C, takut nak sebut, takut salah. Tak kuasai pun. Sampai ke E, sampai ke F, sampai ke G. 7 perkara besar dalam 461. Bagaimana aktiviti murid yang disebut sebagai murid sebagai pembelajar aktif. Tak berlaku dalam bilik darjah. Takkan salahnya kenapa tak berlaku dalam bilik darjah? Mak bapak dia berpisah. Takkan salah dia orang miskin. Takkan punca murid-murid tak aktif dalam bilik darjah dia orang miskin, dia tak minat sekolah. Mak bapak ada skandal, benda. Bapak dia kerja PPD mana. Benda-benda macam tu siapa nak betulkan? Kalau bukan peranan PPD, khususnya melalui SIP dan SIC Plus. Ni SIP, SIC Plus ni kalau dengar ni dia kata, kata, dan dia kena berdepan dengan orang yang mungkin lebih senior daripada dia.
oh ya ada mental model yang telah terbina sejak sekian lama yang mungkin rejectionnya sangat tinggi. Tengok pegawai kita pun besar kecil kan. Ya, betul. Yalah, dia pun mungkin dah grade-nya dah tinggi. Grade 14. Akhirnya dia tanya, awak grade berapa? Tapi itulah, kita tak ada pilihan. Kerana itulah antara perkara besar dalam reformasi sekolah, iaitu tentang sokongan dan accountability. Kita tak boleh tidak daripada accountable terhadap perkara ini. Itu peranan dia. Ya. Jam, okey. Okey. Dan seperti Tuan nyatakan, kan dia sebenarnya kadang-kadang dalam mungkin dah menjadi satu mental model ataupun budaya kan. Dalam dialog prestasi kadang-kadang budaya seperti bangau tu kan. Menyalahkan sampai Tuan pernah nyatakan kadang-kadang kesilapan sendiri kan, kesilapan dalam bilik darjah tu kita tak nampak. Betul. Kan? Singapura pun pernah jadi punca. Ni kita Tuan memang pasal faktor Singapura dia kata. Kenapa Singapura? Singapura ni dekat, jadi budak-budak ni memang sekolah cuma nak sijil tamat sekolah tingkatan 5 dan akhirnya bekerja di Singapura. Lepas tu boleh cerita pula saya gaji kat Singapura dah berapa Tuan, convert duit Malaysia jadi berapa. Dia jadi macam, kalau ini faktor yang kita angkat sebagai faktor dominan menjadikan orang tak sekolah, tak nak datang, tak lulus PSA, apa yang kita boleh buat? Bolehkah kita jarakkan Singapura? Baiklah, pada kita buat petition, jarakkan Singapura, halang orang daripada bekerja. Takkan boleh. Sebab tu kita kena lihat tentang kita. Betul dia kata, tentang mental model tu betul. Perkara ni telah terbina sejak sekian lama. Dia membina satu belief yang begini. Akhirnya, tak banyak yang kita boleh buat. Sedangkan perkara paling besar, yang ditulis oleh Dr. Philip Hellinger, selama 15 tahun dia membaca lebih 200 kajian ilmiah ketika dia berada di Universiti Bumipol di Thailand. Dia tak nampak pun, bukan tak ada faktor-faktor kecil ni, ada faktor persekitaran, ada faktor kemiskinan sosioekonomi, ada faktor keluarga, ada, semua ada. Tapi faktor-faktor ini sangat kecil, sangat minima berbanding dengan faktor yang besar dalam bilik darjah. Ini yang paling utama. 200 kajian, babe. Bukan sikit. Pernah baca satu kajian ilmiah? Kau tanya saya pun nak baca satu kajian ilmiah pun saya pernah baca lah. Satu kajian ilmiah yang ditulis oleh orang Indonesia. Masa tu saya nak faham tentang Indonesia. Jadi saya baca satu. Itu pun lompat-lompat. Tak baca yang tak boleh baca word by word. Dia sanggup membaca lebih 200 mata-mata untuk melihat apakah perkara yang paling dominan mempengaruhi pencapaian murid, dan akhirnya jawapannya ialah dalam bilik darjah. 11 perkara utama yang ditulis oleh Hellinger ialah perkara dalam bilik darjah. Satu tentang direction, kita punya direction. Dua, tentang how do we communicate the direction. Ketiga, tentang bagaimana kita menyelaras kurikulum, melaksanakan BDPC, minggu peperiksaan, minggu BDPC ke minggu intervensi ke apa ke. 4, tentang bagaimana kita melaksanakan pencerapan. 5, tentang bagaimana kita melaksanakan pemantauan kemajuan pencapaian murid. 6, tentang CPD, PLC. 7, tentang melindungi masa instruksional. 8, tentang standard akademik. 9, tentang ganjaran murid, ganjaran guru. 10, 11 tentang visibility. Ingat? Cuba. 11 perkara utama tu semua adalah perkara yang dominannya dalam bilik darjah. Ini yang peranan kita. Kalau kita tak betulkan belief ini, mental model ini, sampai bila saya tak tengok kamera, saya tengok ramai pegawai kat depan. Pasal dia senyum, jadi mata saya tengok. Okeylah. Terima kasih. Okey, baiklah. Kita akan seterusnya saya pas kepada host kita, Cik Hafiz, untuk bertanya soalan seterusnya.